Di Korea Utara, terdapat etika pemakaian tertentu yang perlu dipatuhi oleh semua peringkat umur, seperti mereka tidak dibenarkan sama sekali memakai jeans berwarna biru kerana ianya melambangkan simbol kapitalisme. Wanita hanya dibenarkan memakai skirt paras lutut atau seluar panjang dan tidak boleh bersolek dengan cara berlebihan. Untuk berdekad lamanya, Korea Utara atau Democratic People's Republic of Korea menjadi negara yang paling berahsia dan terpencil dari dunia luar sehingga digelar sebagai Hermit Kingdom. Kerajaan memastikan rakyatnya terasing sama sekali dengan negara luar dengan mengadakan undang-undang yang ketat. Semua bentuk telekomunikasi dikawal dan tindak tanduk rakyat juga sentiasa diperhatikan. Dinasti pemerintahan diktator keluarga Kim di Korea Utara bertahan lebih lama dari Kesatuan Soviet walaupun negara ini mempunyai pelbagai isu dari segi ekonomi, hak asasi manusia dan masalah dalaman keluarga. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan rakyat Korea Utara di bawah pemerintahan dinasti Kim. Teruskan menonton. Kim Il-sung 1948 hingga 1994. Kim Il-sung menjadi terkenal pada tahun 1937 apabila dia mengetuai serangan gerila yang disokong oleh China untuk menyerang Empayar Jepun. Kim Il-sung pernah menyertai tentera Red Army di Kesatuan Soviet dan diberi tanggungjawab mengawal jajahan Kesatuan Soviet pada tahun 1945. Digelar juga sebagai pengasas Korea Utara dan Great Leader yang memerintah dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Selepas kejatuhan Empayar Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kim Il-sung mengarahkan serangan ke atas Korea Selatan pada tahun 1950 dan ini juga memulakan Perang Korea 1950 hingga 1953. Kim Il-sung mahu dilihat sebagai tokoh komunis yang hebat seperti Joseph Stalin di Kesatuan Soviet yang dianggap hero selepas memenangi Perang Dunia Kedua dan juga Mao Zedong iaitu pemimpin parti komunis di China yang mengalahkan pihak nasionalis China dan menyatukan negara itu. Beliau juga mahu dilihat sebagai salah satu pemimpin komunis yang disegani dengan mahu menyatukan semenanjung Korea namun cita-citanya tidak berjaya. Kim Il-sung mati akibat serangan jantung pada 8 Julai 1994 pada usia 82 tahun. Kim Jong-il 1994 hingga 2011. Pengalihan kuasa selepas kematian Kim Il-sung kepada anak sendiri iaitu Kim Jong-il adalah jarang berlaku di negara komunis. Kim Jong-il juga popular kerana mempunyai sikap yang ego dan baran sehingga terdapat sumber menyatakan Kim Jong-il mati pada usia 70 tahun akibat serangan jantung disebabkan terlalu marah dengan masalah yang dihadapi semasa pembinaan sebuah stesen jana kuasa hidroelektrik. Namun Kim Jong-il dipanggil sebagai dia leader walaupun semasa pemerintahannya Korea Utara mengalami krisis ekonomi dengan rakyat yang kebeluran. Kim Jong-il juga pernah membuat perjanjian dengan Presiden Bill Clinton untuk menghentikan pembangunan senjata nuklear pada tahun 1994. Akan tetapi melanggar perjanjian tersebut selepas beberapa tahun dan kemudian negara itu mula aktif dalam pemilikan dan ujian senjata nuklear. Kim Jong-un 2011 hingga kini. Kim Jong-un masih mengamalkan sistem pemerintahan secara diktator seperti datuk dan ayahnya. Kim Jong-un juga mengadakan kem penjara untuk tahanan politik dan kesalahan biasa yang dikritik oleh pengamal undang-undang antarabangsa. Dia juga dikaitkan dengan pembunuhan saudara tirinya Kim Jong-nam di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Digelar sebagai Great Successor dan mempunyai pengalaman yang sedikit dalam politik serta ketenteraan semasa mula menjadi pemerintah pada usia 27 tahun. Kim Jong-un masih meneruskan pembinaan senjata nuklear walaupun negara tersebut menghadapi pelbagai sekatan ekonomi antarabangsa. Cara pemerintah Korea Utara mengawal rakyatnya. Korea Utara adalah sebuah negara sosialis dan semua harta benda adalah milik kerajaan. Pentadbiran kerajaan adalah lemah dengan tiada sistem cukai efektif dengan kerajaan mengawal hasil pengeluaran setiap industri dan sebarang aktiviti perniagaan turut dikawal ketat kerana dianggap dapat menjejaskan pengaruh politik. Kerajaan Korea Utara mengamalkan pengawalan yang ketat terhadap rakyat termasuk mengekang kebebasan bersosial, beragama, persatuan, tiada parti politik pembangkang, sekatan terhadap semua media cetak dan elektronik dan juga mengawal sepenuhnya persatuan pekerja. Pihak berkuasa menghantar sesiapa yang disyaki sebagai penentang kerajaan ke kem penjara rahsia dan mereka akan dilayan dengan teruk. Rakyat hanya menurut apa yang ditentukan oleh kerajaan dan tidak berani merungut kerana risiko akan ditangkap. Sekiranya ditangkap, semua ahli keluarga individu yang bersalah termasuk kanak-kanak juga turut menghadapi nasib yang sama dan 2 generasi selepas itu perlu tinggal di kem tahanan untuk seluruh hidup mereka.
Pada tahun 2018, The Korea Institute for National Unification dari Korea Selatan menganggarkan terdapat seramai 80,000 hingga 120,000 tahanan di kem tersebut. Tahanan juga melibatkan warga asing seperti dari Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran. Kim Jong-un juga sebagai Ketua Kesatuan Pekerja membuat peraturan dengan memaksa rakyatnya termasuk kanak-kanak untuk menjadi tenaga kerja bagi menjana ekonomi. Kebanyakan rakyat Korea Utara akan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk suatu tempoh dalam hidup mereka. Sekiranya tidak hadir bekerja, mereka akan dihantar ke kem tahanan sehingga 6 bulan. Bagi kanak-kanak pula, mereka akan dipilih dari sekolah masing-masing dan diarahkan bekerja di ladang-ladang berdekatan sebagai satu komponen kurikulum pembelajaran. Amat menyedihkan kerana kebanyakan kanak-kanak ini sudah mengalami masalah kekurangan makanan dan dipaksa bekerja dalam setiap musim cuaca yang berbeza. Korea Utara adalah salah satu dari 7 negara dalam PBB yang tidak menyertai Organisasi Buruh Antarabangsa ILO. Kehidupan rakyat Korea Utara mengikut kelas sosial berbeza. Kerajaan Korea Utara juga mengamalkan pengelasan sosial, ekonomi dan politik terhadap rakyatnya yang dipanggil sebagai Songbun. Ini menyebabkan diskriminasi terhadap kelas bawahan di dalam semua aspek kehidupan seperti pekerjaan, penempatan penduduk, perubatan dan sekolah. Amat sukar bagi individu meningkatkan kelas Songbun mereka, tetapi sekiranya terdapat kesalahan politik yang dilakukan oleh individu atau ahli keluarga, keistimewaan kelas ini akan terlucut. Ini juga antara cara kerajaan memberi amaran supaya rakyatnya sentiasa mematuhi pemimpin. Semasa krisis kebeluran pada tahun 1990-an, sesetengah kawasan perkampungan yang tidak disukai langsung tidak dipedulikan dan tidak diberi bekalan makanan, menyebabkan ramai penduduk di situ yang mati. Rakyat biasa tiada kelebihan dalam undang-undang yang dikawal oleh Parti Pekerja Korea dan wang serta pangkat amat penting menentukan seseorang dapat mengelak dari hukuman. Untuk 3 juta rakyat yang hidup di ibu negara Pyongyang, kehidupan dilihat lebih baik dari kawasan pedalaman. Rakyat memerlukan keizinan dari pemerintah untuk tinggal di bandar tersebut dan terdapat sekatan jalan raya di banyak kawasan. Oleh itu, seseorang tidak boleh bergerak bebas tanpa kebenaran. Di bandar ini, penggunaan teknologi seperti telefon bimbit dapat dilihat walaupun ianya adalah barang yang di luar kemampuan kebanyakan rakyat. Jalan raya agak lengang kerana rakyat juga memerlukan keizinan bagi memiliki kenderaan sendiri dan penduduk memilih untuk menaiki kenderaan awam. Tentera dan polis berada di mana-mana dan jika seseorang individu dilihat memakai pakaian yang terlalu radikal di luar kebiasaan, mereka akan ditahan. Tempat tinggal seperti apartmen ditentukan oleh kerajaan untuk tempoh tertentu. Pada waktu malam, kebanyakan rumah akan bergelap kerana elektrik hanya dibekalkan untuk tempoh tertentu setiap hari. Keadaan di luar bandar pula berlainan tanpa bangunan tinggi dan besar, hanya dapat dilihat ladang-ladang jagung dan padi. Petani mengusahakan tanaman tanpa bantuan jentera berteknologi tinggi. Kehidupan mereka sangat asas dan tidak berubah dengan peredaran zaman. Kesimpulannya, rakyat Korea Utara seakan sudah menerima cara kehidupan mereka yang ditentukan oleh pemimpin dengan menggunakan kekerasan dan pewaris dinasti Kim pula mempertahankan kuasa walaupun dengan cara mengorbankan keluarga sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.